محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل الكرام وخصوصا المسلمات والمؤمنين والمؤمنات وسلام الصنف وسيatuan guru Tuan Haji Ali Syailamul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sari sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa biyassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma iftah alaina hikmatika wa ansur alaina min khazaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya muallim Ibrahim al-hikmata 'alimin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar syukur. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita hidayah untuk kita sama-sama berjalan menuju ke hadrat ilahi insya-Allah. Sambung balik muzakarah kita pada kitab Al-Hikam karangan Syekh Abdul Atal Iskandari. Muka surat apa, Cik Mat? Ha? Yan, muka surat apa, Yan? Ha? Kau komen sini aja. Ni kau yang kau tanda ni. Dia kan saya capai ni. Saya buku Siapa ingat muka surat apa? Sebenarnya kitab tertinggal lah. Kitab orang. Ingat tak Mas Said? Lebih kurang lah, lebih kurang. Muka surat 3. Muka surat apa bang? Ha? Muka surat. Kitab tertinggal. Itu masalah lah. Jauh dah. hati apa. Kotor lah tanda dah. Satu ni. Ni lagi ni. Dua. Saya kasih. Saya ada tanda-tanda ni. Ini tanda-tanda ni. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila lidah telah ringan berdoa, kita sampai kepada muka surat ke-9 atau hampir kepada kesimpulan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sudah pasti tidak ada doa hamba-Nya yang soleh yang tidak diperkenankan olehnya. Bahkan insya-Allah dapat diperkenankannya. Cuma apakah doa itu sesuai dengan apa yang dimohonkan hamba-Nya itu atau tidak? Apakah cepat diperkenankannya atau tidak? Dan apakah yang diperkenankannya di dunia atau disimpan olehnya dengan jelas sebagai gantinya, dijauhkannya bala dan pahala dan petaka dari hamba-Nya, baik di dunia atau di akhirat. Allah lah yang maha mengetahui dan yang maha kuasa. Baik, di sini dia khabar
bila kita berdoa, Allah Ta'ala, dan insya-Allah ditunaikan doa kita itu berdasarkan ketentuan dia. Maksudnya, bila kita berdoa itu, dalam doa kita itu adalah unsur yang tidak kono dengan diri kita, Allah Ta'ala perbetulkan. Ya, Allah Ta'ala perbetulkan. Kita minta dengan Allah Ta'ala nakkan anak ramai, tapi Allah Ta'ala tahu kita tak mampu. Kita tak mampu dan mungkin kita akan menganiaya anak-anak itu. Allah Ta'ala gantikan doa kita itu dengan yang baik untuk kita. Macam mana? Mungkin dia akan jadikan anak kita yang seorang ni lebih elok, dengan pandai, dengan alim, dengan soleh dan sebagainya. Ya, dia tunaikan. Jadi benda ni dia beritahu untuk mengkhabarkan kepada kita, jangan bosanlah berdoa ajalah. Doa aku bagilah kata Allah Ta'ala. Ya, dia memang minta betul kita berdoa. Ya, dia minta kita berdoa supaya ternyatalah di situ peranan hamba dan peranan Tuhan. Ya, Khalik, peranan dia. Dia sebagai kerja dia bagi, bukan minta. Dan bila berdoa tu kerja kita lah minta, barulah nampak siapa yang bekerja. Ya, baik. Kesimpulan, berdoa kepada Allah tidak sunyi dari salah satu dua gambaran. Ada kalanya berdoa kepada Allah Ta'ala dalam keadaan biasa, guguhan hati dan dorongan ilham yang mendesak kita berdoa. Doa yang begini diperkenankan juga oleh Allah Ta'ala. Doa sambil lewa lah, ya. Doa sambil lewa pun Allah Ta'ala terima. Tetapi belum dapat dipastikan sebab tekanan kita berdoa belum sampai kepada tingkat penghayatan perasaan kefakiran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu doa yang sambil lewa ni, ya. Sambil-sambil kita ngait buah mangga tu, Allah ayat. Apa yang payah nak dapat ni dah, ya Allah bagilah dah. Itu sambil lewa. Doa sambil lewa. Allah Ta'ala tunaikan je. Tapi berbeza lah dengan doa yang satu ni. Bila kita doa sambil lewa, bila dah dapat pun kita sambil lewa ya. Gait mangga, Allah besar mangga tak dapat. Ya Allah bagilah dan mangga ni Bagi dia Allah Ta'ala, gait-gait dapat, jatuh impuk kepala. Dapat mangga tu tapi impuk kepala. Menyumpah lah gitu, ayo hampir betul lah tu. Dapat lah. Tapi tu ayat yang keluar yang awal lah. Jadi tu yang tak benar tu. Ya, bila berdoa sambil lewa ni. Tapi yang lagi satu ni, doa dalam keadaan yang betul-betul kita sorahkan lain pula. Ya, macam mana kita tengok dalam TV yang cerita tsunami ke Aceh tu. Ya, tersangkut di dalam masjid dengan air melimpah ruah dalam keadaan yang dia tahu memang tak selamat dia. Angkat tangan berdoa, nampak air tu membelah masjid tu. Dalam keadaan itu berdoa dan Allah Ta'ala tunaikan, kita punya penyerahan itu total. Masa itulah kita nampaklah berkuasa Allah Ta'ala atas kita. Macam ini hari sepatutnya kita dah nampak dah kuasa Allah Ta'ala macam mana. Diizinkan kita datang ke dalam surau, dapat kita berkumpul. Ini kebesaran dia semata-mata. Kalau dia tak izin tak dapat dah. Tapi diuji lah macam-macam lah uji. Sebab apa? Sebab kita sambil lewa. Ini doa kita je ni, datang ni doa kita ya, tapi sambil lewa. Aku nak pergi pergi surau lah, ada kuliah. Doa tu, tapi sambil lewa. Maka Allah Ta'ala bagi, macam ni lah bagi. Tapi diuji lah.
Diuji macam mana? Ada yang diuji dengan mengantuk, ada uji dengan malih, ada uji dengan macam-macam perasaan. Kita kena lawan lah. Ya. Nampak dengan jelas ini adalah anugerah yang Allah Ta'ala berikan kat kita, tuan-tuan. Ya. Daripada tadi pagi, tadi sampai ni semua anugerah Allah Ta'ala lakukan ni. Ya, janganlah kita nak buat sakar kita. Beban kita lah anda tak ada dah, tak ada dah ya. Semua dia. Ada kala berdoa kepada Allah. Memang kena Rabbi kita. Hati kita menggagah untuk berdoa kepadanya. Jadi apabila berdoa kepada Allah dengan tekanan demikian, maka ketahuilah bahawa Allah Ta'ala yang Maha Pemurah tidak akan melewati dan membiarkan doa kita itu begitu saja supaya diperkenankan olehnya. Tetapi yakinlah bahawa nilai doa kita sama seperti nilai doa hamba-hambanya yang sedang dalam keadaan darurah atau dalam keadaan kebutuhan yang sangat, di mana tidak ada jalan lain selain hanya kepada Allah, dengan penuh perasaan kontak ingatannya kepada Allah, dan di samping khusyuk dan tawaduknya kepada Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Inilah yang dimaksudkan dengan ayat tauhid dan ayat tasawuf. Itu kita baca kemudian. Jadi doa ni dia nak menyeluruh. Doa ni nak menyeluruh seluruh anggota kita. Itu pasal kita ni dalam sesuatu keadaan, ya, kita banyak gunakan ayat kami. Kita tengok dalam Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau lah yang kami sembah dan hanya engkau lah yang kami minta tolong. Kenapa kami? Kerana kita memerlu ataupun kita nak satukan seluruh anggota kita untuk betul-betul menunjukkan yang kita ni nak minta tolong dengan dia. Kadang-kadang tangan kita nak minta tolong Ta'ala, mulut kita tak. Kaki kita nak minta tolong Ta'ala, ingatan kita tak. Kita nak mengumpulkan semua anggota kita ni untuk menghadap dengan Allah Ta'ala. Itu dikatakan zahir dan batin. Kami ni, kita tu pun susah kita nak kumpul, apatah lagi orang lain. Kita dengan kita ni, kita dengan diri kita ni, senang ke? Mata kita nak bersifat jujur, payah. Anggota kita punya letak kat badan kita pun payah kita nak jaga. Nak didik dia. Kita tahu kita menipu, kita tahu. Tapi macam mana kita nak atasi Itu pasal ilmu ni salah satu bentuk yang Allah Ta'ala supaya ni lah, supaya kita dapat kongkang dia, kita jaga dia, kita awasi dia. Kalau tak ada ilmu macam mana kau nak awasi tak payah dah. Manjang rasa besar lah. Ya? Bila tak ada benda tu, kita rasa kita handal je. Masalah dia rasa handal tak apa. Satu benda yang kita tak nak buat apa dia? Tak nak mengaku yang kita ni lemah. Merasa handal satu. Lepas tu tak naklah mengaku dia lemah dah. Kalau dia rasa handal, lepas tu dia rasa lemah, ada orang ni. Kita tengok dia kat kedai kopi cakapnya no pumpang dia. Tapi bila pergi kuliah, ada bodoh kata. Nampak? Dia cakap nah, tapi dia mengaku dia kurang. Boleh tahan ni. Ini cakap ya Allah. Ya. Dengan pakaian ni, dengan apa, dengan gaya lah macam orang alim lah. Cerita Cina. Apa ramai bang? Kau tak pergi kuliah kau? Kuliah tauhid dan dah biasa pergi tu. Nampak? Daripada turuk, sampai kocik, sampai kau tu belajar pekah ya tu. Banyak orang-orang macam ni yang merosakkan akhlak. Dia merosakkan akhlak dia sendiri. Dia tak tahu dia bondo ni kita mengaji untuk diri kita, bukan untuk orang. Untuk jaga hak kau.
Sebab itulah Allah Ta'ala kata banyak di dalam Al-Quran, apabila dengan kita ni dia tak kata melihat. Dengan kita ni dia judge kita ni bukan dengan melihat. Allah Ta'ala menjudge kita dengan mendengar. Sami'na. Sami'na tak? Itu tengok. Ya, dia kata apa? Sami Allah, Allah mendengar. Kenapa Allah Ta'ala mendengar? Sebab tempat tilik Allah Ta'ala kat kita hati. Hati pun dapat, tak dapat dah, tak ada apa dah. Itu pasal Rasulullah SAW kata dalam hati manusia ni, dalam badan manusia ni ada sekatul hati. Baik hati betul. Sebab apa dia kata macam tu? Hati inilah tempat berhimpun segala ilmu yang kita belajar tadi. Daripada situlah dia hantar. Hati khabar, tangan jangan curi, dia hantar ke tangan jangan curi, tangan tak mencuri. Maka yang tu yang didengar Allah Ta'ala tu. Macam mana kita nak membohong? Tempat punca dia dengar. Maka tu pasal dia katakan hati ini mana dia? Seluruh anggota kita. Tipu Allah Ta'ala dah. Dia dengar seluruh. Tu pasal seluruh anggota ni besok menjadi saksi bagi kita ke yaumul kiamah esok. Ya. Besok Allah Ta'ala tanya tangan betul tak cina. Ya Allah Ta'ala, kau dah tahu dah. Marin kau tanya dan tak jawab dah. Sebab dan mulut. Sekarang ni dan boleh jawab, tapi kau dah tahu jawapan dah. Ya, tangan ni lebih arif. Besok kita bodohkan dia. Kita tak nak pandaikan dia. Kita membodoh-bodohkan diri kita ya banyak tuan. Walhalla ta'ala segala kearifan di dunia ni. Ambil lah tuan. Tak nak. Kita tak nak rebut benda tu. Ya, kita tak nak rebut. Rugilah kita. Rugilah ya. Lepas tu dia kata apa lagi? Ada kalanya berdoa kepada Allah memang kerana dah sudah daya dia law lam turidin naila ma arjuhu min talab min talab kebaikan. Apa tu? Min faidi judika ma alhamtani al-tulab. Jikalau engkau ya Allah tidak mahu memberikan permohonan yang aku harapkan, dan kelimpahan kemurahanmu, nescaya engkau ya Allah tidak akan mengilhamkan kepadaku memohonkan permohonan. Ini suatu ilmu mantik namanya. Apalah dia gunakan apa yang Allah Ta'ala beri kat dia tu untuk menyatakan kehendak dia. Maksud ya Allah, kalau kau tak tunaikan, kalau kau tak nak menunaikan apa yang aku doakan ni, kau tak bagi aku doa dah tu. Sebab punca dan berdoa ni kau yang suruh tu. Nampak? Digorak ada Allah Ta'ala untuk dia berdoa. Kemudian apabila dia dah berdoa,
Ini orang cerdik ni. Dia khabar Allah Ta'ala, ya Allah, tunaikan ya Allah. Kalau kau tak tunaikan, kau tak suruh dia doa dah. Ya, penggalak untuk dia sentiasa berdoa. Ya. Maksudnya, kerana Allah Ta'ala telah mengilhamkan pada kita buat berdoa dan bermohon kepadanya, maka tentu Allah Ta'ala dengan limpahan kurnianya akan memperkenankan doa permohonan kita. Tetapi jika Allah Ta'ala tidak berkehendak memperkenankannya, maka tentu dia tidak mengilhamkan kita untuk berdoa dan memohon kepadanya. Alangkah indahnya ayat ini. Alangkah indahnya alangkah mendalamnya perasaan keindahan yang terkandung di dalamnya. Perasaan keindahan, kehimpitan lahir dan batin antara manusia dengan hamba-Nya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam semesta, dan yang bersifat dengan Maha Pemurah, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kita bagi tahu bagaimana kita bermanja-manja dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal perkataan dan perbuatan kita, menunjukkan sifat kehambaan kita kepada Allah dalam keadaan kita sedar, bukan dalam keadaan kita tak sedar. Kita sekarang ni banyak buat bondo yang tak sedar, walaupun menepati apa yang diperintahkan oleh Allah, tapi kita tak sedar. Kita berjalan, kita memohon kepada Allah, ya Allah, mudahkanlah perjalanan aku. Kita sedar, tapi dalam masa yang sama kita tak sedar. Apa yang kita tak sedar? Tak sedar bahawasanya Allah sedang mempermudahkan. Ini yang kita tak sedar. Dalam kita berdoa, tuan-tuan, sedang kita berdoa itu, sifat kasih sayang Allah Ta'ala telah mengalir ke kita. Kita tak sedar yang tu. Yang kita tahu, kita berdoa dengan dia. Ada hukum hakam, ada kata-kata, ada pelajaran mengatakan doa itu dalam keadaan tahu dan kita buat. Tapi kita tak sedar, pengetahuan kita berdoa itulah datangnya pengaliran kasih sayang Allah Ta'ala atas kita. Ya, sebelum kita berdoa lagi Allah Ta'ala dah tunaikan. Tu dah. Tu maksud dah. Sadarlah. Jadi apakah dia punya apa? Fadilat ataupun faedah daripada mengetahui ini? Kita sentiasa redha. Dia bagi kau, dia tak bagi kau, pandai dia lah tu. Redha tu yang penting. Bila kita redha dengan apa yang dia bagi, barulah bermanfaat. Apa yang kita buat adalah hikmah. Ya, adalah hikmah. Ini kan macam mana Ji? Dah apa? Dan tengah berdoa lagi lah tu. Belum ada lagi tu. Tak apa, cucu tak beranak lagi, belum lagi. Allah Ta'ala tak bagi. Salah tu. Salah kata-kata tu salah tu. Tapi dek kita ni tak tahu. Dah, dia bagi dah. Janganlah kau risau lagi. Redha jelah. Ya, apa nak begitu redha jelah. Adalah hikmah. Ya, besar hikmah. Kita tak nampak lagi. Ya. Baik, alhamdulillah habis kita satu bab, satu cerita berkenaan dengan doa. Bila Allah Ta'ala dah suruh kita doa, dia dah makbulkanlah. Janganlah kita risau lagi. Cumanya kita ni nak dapatkan cara zahiriah dia. Ya. Cara batiniah dia dah dapat dah, dia bagi dah. Baik, kita pergi kepada tajuk yang ke-102, iaitu gambaran sebahagian sifat arif billah.
Ma'rifah, orang yang dalam golongan ma'rifah. Arif ni qana. Billah ni dengan Allah. Ya. Macam mana gambaran ni? Orang yang duduk pada maqam arif billah ni supaya kita ni ada rasa minat datang untuk bersama dengan golongan ini. Kita nak dapatkan tandingan amal je sekarang tak dapat dah. Ilmu dia dapat. Kita nak dapat ilmu sama arif billah boleh, amal tak dapat dah. Ya, tak terdaya kita dah. Cerita ilmu boleh. Orang arif billah ni sembahyang satu hari 100 rakaat contoh. Ilmu. Baik tengok. Nak sembahyang sunat maghrib 2 rakaat pun bayar. Dalam kalam hikmah yang lalu telah kita maklumi bahawa apabila Allah Ta'ala menghendaki melimpahkan kurnia-Nya kepada hamba-Nya, maka Allah meringankan lidah hamba-Nya bermohon kepadanya. Ini menunjukkan bahawa hamba-Nya itu telah dapat meresapi bahawa dia tidak melepaskan keadaannya dalam segala hal dari Allah. Hal keadaan ini sebagai kepada dua macam sesuai dengan penghayatan masing-masing. Yang dua macam itu ialah pertama, melihat kepada al-arif billah. Artinya hamba Allah Ta'ala yang sudah demikian dalam makrifahnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kedua, hamba Allah Ta'ala yang biasa, yang sering disebut dengan istilah orang awam. Dua golongan yang mempunyai tangkapan ataupun gambaran yang dibawikan oleh Ta'ala itu dalam dua bentuk. Pertamanya orang arif billah. Orang yang dah faham tentang Allah Ta'ala ni, gambaran dia lain macam kita. Contoh, dia nampak kereta datang. Orang arif billah ni dia tak nampak kereta dah. Ya. Yang satu lagi golongan orang awami. Orang awam ni dia nampak kereta datang. Yang satu ni lagi tak nampak kereta tu datang, dia nampak brand kereta tu. Oh, ni apa istimewa ni tu. Sebab apa? Mungkin dia ni penghulu kawasan tu, dia kena kereta masing-masing. Mungkin dia ni orang yang hebat di sisi masyarakat, kan? Nampak? Dia ni pula hebat di sisi Allah Ta'ala. Yang arif billah ni dia hebat di sisi Allah Ta'ala. Lagi enak. Lain pandangan ni. Ya? Tu orang awam ni, siapa lah buat kereta ni? Orang yang arif ni dah senyum dah. Dia dah nampak kereta siapa tuan dia dah tahu. Dia dah tahu. Tali nak temerang dia dah. Orang arif billah ni kita nak temerang sama macam kita temerang Allah Ta'ala. Boleh kau kita temerang Allah Ta'ala? Sebab orang arif billah ni dia sandar ke Allah Ta'ala. Kau tipu dia kau cakap betul kau, dia anggap benda tu betul lah. Melainkan dinyatakan Allah Ta'ala akan ketidakbenaran dia. Tu pasal orang alim ni kalau kita jumpa, kalau kita buat salah, automatik kita mengaku. Bagi ngadap depan dia, kita tunduklah kalau kita buat salah. Ya, kalau kita buat salah, kita tunduk. Tak ada cerita banyak dah. Allah Ta'ala tunjuk kan. Kau takkan apa yang kau cakap tu diterima, ditolak je. Sebab dia melihat yang berkata itu bukan kita, tapi melainkan Allah Ta'ala yang menyatakan kebesarannya. Ini masalah kita, ya. Masalah orang arif billah ni lain. Dia dengan Allah Ta'ala, ya. Jadi masalah kita ni dengan manusia, dengan diri kita ni bermasalah.
Bukan kata dengan orang lain, dengan diri kita pun kita payah nak bersifat jujur. Ya, kadang kita cakap kita terlupa. Kita berjanji dengan orang kita terlupa. Itu masalah kita lah tu. Sebab sandaran kita tak kono, sandaran kita bukanlah di orang arif billah ni sandaran Allah Taala. Tak pernah salah dia tau. Apa yang kau cakap semua dia hantar ke Allah Taala. Dia pula ambil ke Allah Taala. Tak mahu dia ambil ke Allah Taala pun dia tak betul dah. Betul lah. Apa yang dia cakap dekat kau tu betul lah. Ya tak ada bohong dah. Itu dia. Itu dah dua jenis manusia. Yang melihat itu, ataupun dengan kata lain senang cerita orang arif billah melihat tanpa hijab, orang awami melihat ni dengan penuh dengan hijab. Hijab ni apa? Lindung. Hijab ni lindung. Ya. Nipis lah kata Nabi. Nabi kau bah hijab ni nipis lah. Macam kulit bawang teh. Berceritalah satu hari tu Sayyidina Abu Bakar dengan sahabat-sahabat. Cerita pasal alam dokek bona teh. Mati dengan kau ni dokek bona. Dia macam nipis daun bawang ya. Angkit daun bawang tu mati depan kau lah teh. Kalau tak ada daun bawang tu dah berselisih lah hidung kau dengan dia teh. Punya dokek mati. Macam ni macam kita ngadap ni depan sini mati ni. Bila-bila boleh dicakar kau tu. Tak datang takut kita dah kan? Tak datang takut kita dah sebab apa? Sebab kita ini dipenuhi dengan hijab. Dan kita tak nak berikhtiar untuk membuka hijab kita. Kita dah tahu dah tapi kita tak nak buka. Macam mana nak buka Ustaz? Jinak-jinak lah. Jinak-jinak lah dengan mati ni. Boleh kau? Aku lah tak boleh pula. Jinak dengan mati pula tak boleh pula. Cerita bab mati ni. Macam mana? Nak mati macam mana? Dah mati macam mana? Cerita. Beza di antara kita hidup ni dengan mati itu ya. Apa dia? Jasad kita musnah. Itu ya. Yang lain sama. Beza penghidupan dunia dengan penghidupan akhirat barzakh satu ya, hukum. Tak ada hukum. Bila makna tak ada hukum macam mana? Bila lapar kita makan. Dekat sana bukan bila lapar kita makan dah, bila tergagak. Aduh. Kalau kita ni dalam golongan orang-orang yang diberkati oleh Allah, bila nak makan tu tergagak ayo. Tergagak nasi Arab dah. Dengan Arab tu sampai. Cumanya jasad kita tu hancur lobu. Adalah beberapa golongan yang Allah Ta'ala janjikan jasad dia tidak lobu. Apa dia? Orang hafiz Quran, orang ulama, alim ulama, tagut, jahat yang sebenar-benar, Firaun, tak hancur dah. Tak dimakan di bumi pun jasad dia. Ya? Dua-dua. Ya, kalau jaga tu, ya, mati ni kau jaga elok-elok. Sebab kita macam ni, kita ada halaqah kita, ada kuliah, ada semua ada. Siapa rajin pergi kuliah sanun saya dapat beza guru tu Rasulullah. Guru tu anda. Di dunia ni kita tak nak pergi sebab kita pilih guru. Ya, guru ni elok, guru ni tak elok. Tak apalah. Ya. Di yaumil kiamah besok,
Kalau tuan-tuan nak tengoklah cerita macam mana orang-orang dalam kubur ni, tuan-tuan baca kitab Ruh Ibn Qayyim. Macam mana dia orang bertemu sesama dia, minum teh petang-petang, lepas tu pergi kuliah sesama, pergi jemaah sesama. Sama macam hidup kita ni Tapi dia menyerupai seperti mana kehidupan kita di awal. Kalau ke awal, maka Milo Malih tu dia punya ujiannya lagi besarlah. Kalau senia di dunia ni kita malih, kita balik beli rumah, kita tengok TV, tengok berita apa ko, malih ke sini. Ke sana malih, so tapi macam tu dah. Ya, Allah Taala uji kita dengan keberatan dan kepahitan dia. Tunggulah, ya. Tunggulah. Lepas tu dia kata apa? Untuk gambaran pertama, Yang Mulia Al-Imam Ibn Athaillah As-Skandari telah merumuskannya dalam kalam hikmah yang ke-102, di mana dari rumusan itu dapat pula difahami gambaran yang kedua seperti di atas. Rumusan itu ialah sebagai berikut: Al-arifu la yazulu la yazulu tudtiraruh wa la yakunu ma'a ghairillahi fararuh. Orang arif sentiasa berhajat kepada Allah dan tidak ada serta selain Allah pada ketetapan hatinya. Dia kembali kepada cerita hati. Bila cerita hati tu, kita sendiri dalam kepala kita kembangkan kepada seluruh anggota. Bila dia sebut hati tu, bukan sekotul hati tu ya, yang kau kena jaga. Kembangkan ke seluruh anggota. Jaga tangan, jaga kaki, jaga panca indera, jaga parut, jaga segala, jaga kemaluan kita semua. Itulah yang dikobarkan hati itu tadi. Ya, itu yang dikobarkan hati itu. Maka sentiasalah berhajat kepada Allah seluruh anggota. Orang ahli sufi ni, seluruh anggota dia sentiasa berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kita ni tuan-tuan. Kita ni ada sikitlah masalah. Orang yang nak mendaki kepada Allah Taala ni dibagi dua. Hati lain, anggota lain. Padahal benda tu satu. Maka dia bentuk hati lu teh. Dia tuan bentuklah anggota teh. Boleh ya, tapi jalan jauh apa? Sedangkan hati dan anggota itu satu. Perbetulkan hati kita, perbetulkan untuk anggota kita satu. Benda yang sama. Macam mana? Hati korban nak pergi kuliah, pergilah kuliah. Itu kan satu tu. Hati kata nak makan, pergilah makan. Tapi jagalah adab Makan tu adab macam mana? Cina jaga. Dah membentuk dua-dua, bentuk hati, bentuk perlakuan. Ya, anggota kita. Macam itulah dia. Faedah atau fadilat daripada dua perkara yang kita sebenarnya perlu buat seiring, bukan kita pisah-pisahkan. Kadang-kadang hati itu kita pisah daripada jauh pandang, sedap ni nak ambil ni. Tunggu lalu orang lain ambil tu. Nampak? Tak selari di antara hati dia dengan perbuatan dia. Bila tak selari itu dia dapat kontrol, tak apa, dia tak dapat. Maksud bila kata tak apalah kau jagilah, tiba-tiba orang tu ambil, tengok orang tu ambil sekali dua. Dia ni tak ingat orang belakang tu. Menyosar dan tak ambil. Tapi hati dia dengan perbuatan dia dah tak sama dah. Habis. Dah tak seiring. Ya, maka bila terpisahlah di antara peranan hati dan anggota, selesailah kita. Ya,
Sosiallah kita dalam perjalanan diri, ya. Pengertian, penjelasan kalam hikmah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, apabila seorang telah demikian kenalnya kepada Allah, artinya telah demikian dalam makrifahnya kepada Allah, maka berhajatnya kepada Allah bukanlah terus menerus dan berkekalan. Hal keadaan ini disebabkan kerana orang tersebut telah begitu kenal pada hakikat dirinya dan telah begitu kenal pula kepada hakikat sifat dirinya. Dia dah kenal diri dah kenal sifat diri Ni kita nak cakap ni mudah, nak faham itu payah. Macam mana lah tu kan? Kenal diri ni seperti mana kata ulama, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang kenal diri dia, kenal Tuhan ni. Dia kata kenal hakikat diri dia, maka dia kenal Tuhan. Orang ni kenal Tuhan. Senang kau kenal Tuhan. Macam mana kita nak kenal Tuhan? Sifat 20. Kenal sifat Allah Ta'ala, kenallah diri kau. Kenal diri kau, kenallah Tuhan. Itu dia. Balik kepada sifat 20. Siapa yang rajin mentelaah sifat 20, nampaklah kau Tuhan. Akhirnya nampaklah kau Tuhan. Maka dalam bab mengenal Allah Ta'ala ni, sifat 20 ni meletakkan wajib atas sifat kita untuk melihat Allah. Dunia ni kenal Allah, bukan melihat Allah. Sanun tak tengok dia. Macam mana kau nak tengok dia? Kau dah ni Allah Ta'ala ni teh. Macam sekarang lah, kalau kita selisih dengan Piramli, kena tak kita? Kena kita sebab kita tahu mana, macam mana cakap, macam mana apa semua. Dia orang yang terkena. Ya Allah Ta'ala, kau dah mengaji sifat 20, takkan kau tak kena dia. Kalau kau dah mengaji sifat 20, kau tak kena dia, makna kau mengaji bermain. Ngaji tak khatam. Wujud artinya ada. Siapa? Allah Ta'ala. Mana? Entah. Apalah entahlah. Sebab kata dunia ni tak apik kau nak tengok dia, kau kena dulu. Itu pun payah. Simpan cita-cita kau tu. Bila adalah suatu nikmat yang paling besar daripada syurga Firdaus, iaitu melihat zatku, Allah Ta'ala. Itulah sebesar-besar nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada hamba yang dikasihinya, iaitu melihat zat Allah Ta'ala di yaumil kiamah besok. Begitu jugalah dengan lain-lainnya. Maka sifat pada hakikatnya diri adalah sifatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sifat 20 tu, sifat diri kita tu, yang kita belajar kaunuhu muridun, kaunuhu qadirun, sehinggalah pada kaunuhu mutaqallimun. Yang diletak sebagai sifat ma'ni tu. Sifat ma'ni itu sifat Tuhan, sifat diri kita yang dipinjamkan oleh Allah Ta'ala. Bukan Allah Ta'ala pinjam sifat kita, kita pinjam sifat dia. Ya. Jadi bila dah tahu dah itu sifat Allah Ta'ala yang dipinjamkan, dia minjam, kita kena pulang kan. Pulanglah dalam keadaan yang elok. Jangan pulang dalam keadaan tak elok. Pulangkan dalam keadaan yang elok. Qaunuhu qaridun, telah adalah ia itu berkuasa. Berkuasa ni letak pada tenaga kita, tangan kita, kaki kita dan sebagainya. Kita tahu tu hak Allah Ta'ala, pulangkanlah. Macam mana? Jaga elok-elok.
Jangan ambil hak orang. Apatah lagi benda-benda lain, hati kita, mata kita, semua itu hak Allah Ta'ala. Jaga elok-elok. Ya, jaga elok-elok supaya dapat kita pulangkan kepada Allah Ta'ala dalam keadaan yang paling cantik sekali. Jangan diberi kita kereta yang cantik, dipulangkan macam kereta second hand. Janganlah. Basuh elok-elok, vacuum dia luar dalam, berkilat kita hantar ke Allah Ta'ala, barulah. Baru kita pun macam tu ya. Kalau orang pinjam kat kita pulang dalam keadaan cantik, okey lah. Ya, okey, hati kita pun cantik. Jadilah tuan, wallahu alam. Saya pun badan saya tak berapa sihat ni. Ya. Lemah, badan lemah, tenaga tak ada. Dah 2 hari dah. Okey, ada soalan nak tanya? Sebelum kita tawakuf. Kalau yang tak faham tu, atau soalan-soalan lain nak tanya, apa jawab, tapi jawab itu tangguhlah. Ada soalan? Sama ya keadaan kan? Cuma saya nak bagi tahulah. Kalau ada ustaz-ustaz yang lain tanya ya. Rugi tu tak tanya. Apa nak tanya ustaz? Ya Allah. Tak ada masalah kalau kita nak ngadap mati ni. Tanya dia, ustaz, macam mana nak jumpa Nabi? Ustaz, mak saya dah lama meninggal, macam mana nak jumpa Ayah saya dah tak ada, macam mana saya nak tolong dia? Itu bukan soalan kau. Dah tahu kau? Tuan-tuan dah tahu kau benda ni? Dah tahu tak apalah kan? Dah tahu tak apalah. Kalau tak tahu, tanyalah. Apa yang jadi bodoh? Ustaz-ustaz lain ustaz tanya datang. Bodoh nak menyelamatkan kita. Ni jadi tunjuk pandai buat apa? Kau mak kita datang dalam mimpi, apa kita nak buat? Apa kita nak buat? Tegih-tegih jumpa ustaz-ustaz, malam tadi saya mimpi mak saya. Apalah cina-cina. Walhal dia nak minta tolong. Kan? Tak apalah nak buat macam mana kan? Kalau dah ada kesedaran besok ada ustaz datang tanya dia. Ustaz, macam mana nak jumpa Nabi Muhammad ni ustaz? Kat dunia macam mana? Kat akhirat macam mana? Macam mana kita nak selamat ni ustaz? Kita nak selamat ke yaumil kiamah besok. Matahari sejongkar. Mana je tak nak awi senang ya, tak nak awi ni minum air Kausar tak. Macam mana nak minum air Kausar ni? Nak melapik minum air Kausar ni macam mana? Nabi dah cakap dah. Air telaga Kausar ni selain pada sahabat aku adalah golongan orang yang percaya dengan aku, rindu dengan aku, kasih tapi tak pernah jumpa dengan aku. Siapa dia? Kita lah. Tapi yang masalah kita tak kasih. Yang mana airnya itu apabila diminum, dia takkan haus sepanjang umur. Takkan haus sepanjang umur. Tahu tak cerita ni? Tak tahu kan, tapi tak pernah tanya dia. Padahal benda ni nak selamatkan kita besok ni. So kita tengok apa dibuat dia orang tu, minum apa air Kausar. Kita tak nak kita rebut dah. Sebab kita tak tahu. Kita tak tahu. Kita rasa kita selamat dia masa sekarang kan? Hei, mak kau macam mana? Selamat tak? Ayah kau macam mana? Selamat tak? Anak kau yang dalam kubur tu macam mana? Selamat tak? Dan tak nak ambil tahu. Selamatlah. Ya, selamatlah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma haqqa tiba'ah wa lana batin wa zina ajtunaba. Ya Rasulullah, taqad haylatuna wa anta wasilatuna. Aishna Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
ربنا لا تزغ قلوبنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك يا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم